Assalamualaikum. Hai, bertemu kembali di podcast Santai episod 9. Tajuk kita berbagi ini Personal Assistant Anjuran JK Pembangunan Rumah Ikram Kawasan Batu. Kenapa host wanita akhir kali ini? Okey, kalau kita tengok dalam ikram ni kita ada sayap wanita. Wanita ni memang istimewa. Dalam parti politik pun ada juga sayap wanita. Jadi sayap wanita ni kita tengok dia memperkasakan keterlibatan wanita dalam memandu rumah. Betul. Betul kan? Ya, betul-betul. Tajuk hari ini kah? Jadi kita tengok tajuk hari ni yang diberikan oleh producer kita, personal assistant ni, dia memang fokuskan kepada wanita ni sebab wanita ni selalu jadi stigma ni. Stigma ni apa tu? Bila bagi sudut rumah kan, yang kita kata memang duduk rumah je, tak buat apa-apa kan. Tapi cumanya, Aish, tak boleh rasa lah kan, kita macam tak berapa nak tunjuk lah dari producer kita. Kan? Sebab rasanya, wanita ni, di rumah ni, si rumah ni, dia sebenarnya adalah pengurus rumah tangga. Dia bukan sekadar personality tu betul, tapi pada masa yang sama dia adalah pengurus rumah tangga dan CEO dan CFO. Okay? Betul, patah tau kaki tu, sayap tu semua. Okey, apa kita lengah lah. Okay? Tapi sebelum tu kita kenal dululah host kita pada hari ni. Kak Koji atau Rosita Dan juga saya Anish Buzi. okey, kita ada sebenarnya hari ni tetamu yang sangat special, istimewa yang kita datangkan daripada Shah Alam untuk bercerita tentang suri rumah ni. Betul. Okey, kenal kan siapa tetamu kita ni? Tetamu kita pada pagi ni Puan Ros Jazima binti Abdul Jalil merupakan pengurusi Persatuan Suri Rumah Rahmah yang berumur 40 tahun, mempunyai 3 orang anak lelaki. Nak sebut umur ke? 10, 8 tahun dan juga 5 tahun. Dan sama umur anak saya dah tu. Walaupun di rumah, tapi beliau ada master in informatif dekat UKM Bangi, betul? Dari UKM Bangi ya. Bukan calang-calang ya, Masya Allah. Dan Kak Ros juga merupakan suri rumah yang sudah melebihi 8 tahun kan? Dan tinggal di Shah Alam, bersuamikan Tuan Muhammad Sultan Ahmad Zaki. Betul ke? Ya, betul. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ji. Terima kasih lah boleh mengundangkan kami jauh-jauh dari Shah Alam datang di sini ya. Alhamdulillah, syukur. Okey, jadi kita nak mulakan dulu. Boleh tanya ya? Boleh, Boleh silakan. tak kenalkan SRR ni, apa dia dan macam mana cerita dia tertubuh ni SRR ni? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ikram Batu kerana di atas kesudian menjemputlah saya mewakili Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia atau nama pendeknya SRR pada hari ini untuk kami berkenalan. Kita sama-sama berkenalan apakah itu SRR. Disclaimer awal, kami tidak ada kena-mengena dengan menu rahmah sebab soalan ini adalah soalan yang biasa ditanya kepada kami. Kamu ke yang buat menu rahmah tu? Tapi tak kisahlah nak dapat apa tu promotion ataupun dia punya kelebihan tu kan, tetapi bukan kami. Kami adalah persatuan untuk suri rumah muda di Malaysia. Okey, sebelum saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai itu. Sebelum saya pergi ke visi dan misi SRR lah, kan saya sukalah nak throwback TV bagaimana SRR ini boleh bermula. Dia sebenarnya bermula dengan sesuatu yang sangat humble, sangat sederhana, iaitu bermula dengan suri rumah ini datang berjumpa bawa anak-anak untuk play date, untuk play group. Kita tahu kan macam Aish Huzifan juga seorang suri rumah dan juga homeschooler dan juga merupakan trainer kepada model pembangunan suri. Lepas ni mungkin saya boleh cerita sedikit tentang tu. Kita boleh testimoni jugalah Aish Huzi ni macam-macam. Daripada situ bila suri ni berjumpa, biasalah banyak benda nak berbincang, banyak benda nak bercakap. Di situ sebenarnya mereka melihat bila curahan hati semua kan, mereka melihat ada satu common issue, ada satu common ground tentang suri rumah, terutamanya suri rumah muda ini, which is rasa sunyi,
tak ada kawan, anak-anak susah nak keluar, semualah macam-macam Dan mungkin saya akan gariskan selepas ini apakah isu utama tentang Sri Rumah Muda ini. Jadi di situlah sebenarnya mereka tercetusnya satu idea, kenapa tidak kalau kita tubuhkan satu persatuan ataupun satu pertubuhan supaya kita mampu untuk menangani isu-isu ini dengan lebih berkesan dan juga tersusun. Dan kita faham untuk usaha pendanaan semua itu pun memerlukan persatuan ataupun pertubuhan Jadi daripada situlah sebenarnya tercetus idea sejak daripada 2017 lagi sehingga terwujudnya NGO Suri Rumah Rahmah. Kita NGO berdaftar di bawah ROS pada tahun 2019 dan dalam proses kita menuju ke penubuhan NGO itu, survey telah dijalankan di kalangan lebih kurang 200 suri rumah muda di Malaysia ini dan kita mendapat 4 isu utama yang sentiasa berkitar dengan dunia kesuri rumahan ini. Yang pertama adalah pengurusan emosi, yang kedua adalah pembangunan diri, yang ketiga adalah keuangan dan keempat adalah imej di mata masyarakat. Jadi kita sangat terkaitlah dengan soalan-soalan yang selepas ni kan, insya-Allah. Dan daripada situlah kita garap dan kita kumpulkan dan rumuskan isu-isu ini dengan membawa visi dan misi SRR itu sendiri, iaitu kita nak berdayakan suri rumah muda di Malaysia ini. Kita tengok ni kan, terus kan, menariknya penubuhan tu tak daripada mungkin jumpa Betul. santai-santai, Betul. banyak idea bercerita-cerita kan. Jadi kita tubuhnya betul Jadi apa beza agaknya kita tengok sekarang kat luar ni banyak sebenarnya NGO wanita. Yang kita tak cerita lagi yang sayap wanita kan. Jadi apa bezanya antara SRR ni dengan NGO wanita lain? Okay, yang uniknya mengenai SRR ini adalah kita menumpukan kepada suri rumah muda di Malaysia. Apa definisi dia? Kalau berapa? Itulah, kita punya kelayakan untuk menjadi ahli pun ada syaratnya. Salah satunya adalah wanita yang berumur 25 tahun hingga 45 tahun. Kenapa kita fokuskan ke situ? Kerana di Malaysia ini rasanya situasi yang paling mencabar adalah waktu suri rumah muda. Umur begitu kerana 25 sampai 5 tu. sebab dalam kajian umur waktu tu lah adalah childbearing age untuk wanita, di mana waktu tu lah wanita mengandung, melahirkan, ada anak kecil, mengempeng semua tu kan, yang menyebabkan anak-anak ni fully dependent kepada parents, terutamanya ibu dia, dan ibu dia susah nak bergerak, tak ada sokongan, tak ada kawan, susah nak keluar rumah dan tahap depresi di waktu ini adalah sangat-sangat tinggi. Itu. Sebab itulah kita menumpukan kepada suri rumah muda dan dia sangat berbeza sebenarnya sebab ada orang cakap sebab ada je wanita yang sudah pun bersara daripada berkerjaya, dia mereka suri rumah juga. Tapi concern dia dah lain. Kan dia punya sudut pandang dia dah lain. Tidak seperti suri rumah muda yang sedang melalui fasa-fasa yang sebegini. So, apa antara aktiviti yang dijalankan oleh SRR Okey, untuk aktiviti kita memang sangat banyak lah. Tapi memang kata utama dia adalah kita nak memberdayakan. Kenapa sangat penting pemberdayaan kepada wanita ni? Sebab kita nak empower, kita nak beri kuasa kepada wanita tu untuk membangunkan diri dia supaya dia merasa yakin atas apa pun pilihan yang mereka buat, di mana pun mereka duduk sebagai wanita yang berkejaya secara formal ataupun wanita yang berkejaya sebagai suri rumah, dia yakin untuk membuat keputusan untuk hidup dia supaya kesejahteraan wanita itu lebih terjamin. Penting kan kita tahu kan? Kan? Kesejahteraan wanita tu lah orang cakap apa? Happy wife? Happy Happy life, happy wife, happy husband, happy wife, happy home, kan? Happy family kan? Kita yang mencorakkan suasana rumah Ya, tangga. betul. Dan aktiviti kita berkitar di situlah. Dan SRR sendiri kita ada model pembangunan suri di mana proses pembangunan diri, pemekasaan wanita ini dilakukan secara tersusun dan berperingkat, terutama untuk suri rumah muda ni lah, ya. Di mana model kita tu mungkin nak terangkan sekarang ke ataupun nak terangkan nanti macam mana? InsyaAllah kita akan ada Alright. InsyaAllah. Dan kita masuk pada stigma masyarakat. Apa peranan suri rumah rahmah dalam menghadapi stigma masyarakat?
Okey, sebelum tu saya pulangkan soalan kepada moderator dulu. Agak-agaknya. Cik, saya pula jadi moderator. Okey, apakah selalu yang didengar stigma mengenai yang terkait dengan suri rumah tu agaknya? Tak apa, kita Mungkin nanti kan di rumah ni, duduk rumah tak buat apa-apa. Okey. Kan? Relax. Ya. Apa yang kerja yang Cakap sangat dia. duduk je uruskan anak aku susah kan. Ataupun orang akan memandang sini macam Puan Ros sendiri kan yang mempunyai master kan. Tapi duduk rumah. Apa guna master tu? Betul tak? Belajar tinggi-tinggi duduk rumah. Masuk dapur masak. Menyusu anak dia. Benda tu tak payah jadi master pun orang boleh. Itulah. Antara Kalau macam stigma kan, kata-kata orang di luar sana. Saya pun kena juga. Belajar tinggi. Dia pun Umar. Dia kata bibik pun boleh buat. Ya. Bibi pun boleh buat. Kita pulangkan balik pada Ha. apa peranan SRR untuk menanganilah kata-kata masyarakat ni lah kan, yang mungkin tak faham. Kalau kita kata kadang-kadang kata-kata tu daripada lelaki, kadang-kadang daripada wanita sendiri pun ada juga betul. kan. Jadi apa peranan SRR kat di dalam menanganilah kita kata stigma masyarakat ni tentang suri rumah. Padahal suri rumah ni sebenarnya kita kata satu komponen yang sangat penting dalam masyarakat tu. Kita kan Ya, betul. Sebelum saya menjawab soalan tu, mungkin kita boleh memahami bagaimana boleh terjadinya stigma sebegini. Kan, stigma yang sangat menyakitkan lah. Kan, sebenarnya. Sebab hanya suri saja yang faham suri. Ya. Betul. Hanya suri rumah saja yang faham suri rumah itu macam mana dia punya struggle-nya everyday. Mungkin ada beberapa sudut pandang yang kita boleh lihat. Yang pertamanya adalah dari segi budaya atau uruf di Malaysia itu sendiri. Di mana kita tahu kerja-kerja penjagaan, kerja-kerja menguruskan rumah ini jatuh di bahu Wanita. wanita. Betul tak tu agaknya? Betul tak tu? Setuju. Jaranglah lelaki kan. Dia macam by default tau, kerja asasi itu adalah kerja wanita. expectation dalam masyarakat Ya, kita ya. betul. Ya, sepenuhnya sangat lelaki yang duduk rumah jaga anak kan. Betul. Walaupun benda itu sudah ada, kita namakan sebagai surah rumah. Surah Nanti rumah. kita pun suruh. Ya, dan even SRA sendiri pun selalu mendapat pertanyaan, tak ada ke pertubuhan untuk surah rumah dia kata. Mungkin kita boleh panjangkan ke situ pada satu hari. Ataupun mungkin buat sayap surah rumah. Ini lelaki pula jadi sayap pada wanita. Di rumah yang memang bekerja dari rumah kan. Ya, betul-betul. Terjadi zaman sekarang. Memang terjadi zaman sekarang. Ini kita boleh nampak kenapa dia boleh wujud sebegini dalam uruf ataupun budaya masyarakat Malaysia ini, kerana pada zaman dahulu pendidikan di kalangan wanita adalah kurang dan kurang ditekankan. Jadi kebanyakan mungkin nenek moyang kita, nenek kita dulu memang suri rumah. Jadi suri rumah dan juga atuk kita ataupun orang sebelum dahulu ni, mereka keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi pembahagian tugas tu nampak jelas di situ. Dan tidak ada isu lah menjadi suri rumah pada masa tu, kerana wanita ini tidak ada tugasan lain. Tidak ada pendidikan yang menyebabkan mereka perlu keluar daripada rumah, keperluan untuk rumah. Tapi pada zaman sekarang dah jadi different. Kan wanita ini kita dah faham yang wanita ini telah diberikan pendidikan yang sama tinggi dengan wanita, malahan IPT pun ramai wanita daripada lelaki, kan. Jadi dia macam bila jadi macam tu, by default wanita ni nak tak nak bila pendidikan tinggi kena berkerjaya. Bila berkerjaya inilah yang kita pergi pula kepada teori modal insan Becker, di mana teori ini mengatakan apabila wanita berpendidikan tinggi sepatutnya mereka kena berkerjaya, barulah nampak sumbangan dia pada negara, pada ekonomi. Kalau tidak memang tidak nampak. Something yang tak boleh dikira dengan dari sudut kuantiti lah terutamanya. Kita tak cakap dari sudut kualitatif kan, ataupun kualiti kan. Tapi di sini itulah yang menyebabkan wujudnya stigma-stigma yang sebegini. Kita nak faham kan kenapa, daripada mana asal usul stigma ini. Dan sebab itulah yang saya cakap tadi, yang kerja suri rumah ini adalah kerja yang by default adalah wanita. Jadi dia macam tak ada sesuatu yang unik. Sebab wanita yang berkerjaya pun balik rumah buat kerja-kerja suri rumah juga. Kan? Kita tak cakap pasal double shift, pasal patriarki yang masih lagi sangat
pekat lah di Malaysia ni kan. Kita akan mungkin sentuh pada benda tentang tu. Jadi di situ tidak ada keunikan untuk suri rumah ini. Sebab tu mereka tak nampak kenapa kena jadi suri rumah. Boleh kan, kalau berkejaya pun boleh jadi suri rumah kan. Macam tu. Bila dengar Puan Ros cakap tu kan, saya teringat kita pernah pergi yang convention yang dianjurkan oleh suri rumah tu sendiri, di mana Ustaz Kamili. Ya, saya. Ustaz Kamili kan ada menjadi, dan dia pun macam first time di rumah ada conference lalu conference ni untuk orang-orang yang berkejaya lah. Dan saya tengok lagi kata Ustaz Kamili di mana beliau ada cakap juga, wanita ni dia perlu untuk belajar tinggi. Maksudnya even though dia lepas itu dia akan duduk di rumah, kenapa perlu dia belajar tinggi? Sebab kadang-kadang bila kita belajar, dalam proses kita belajar tu, dia melibatkan orang kata akhlak, pembentukan akhlak dalam kita belajar tu tak? Sebab kelompok kita. Wanita yang berkerjaya, yang duduk di rumah, dia orang punya perspektif, dia orang punya pemikiran tak berbeza dengan wanita yang tidak berkerjaya ataupun wanita yang straight duduk rumah dan tak belajar lah maksudnya. Okey, seterusnya. Kau panjang. Okey, pengalaman. Apakah pengalaman yang paling suka SRA dalam menguruskan ahli-ahli? Pengalaman yang paling suka soalan nak jawab, susah nak jawapan ni. Sebab setiap suri rumah itu adalah unik. Dan in fact tadi saya rasa tak jawab lagi soalan yang tadi kat jawab kita kan. Okey, kita faham yang every family adalah unik, dan setiap peribadi itu adalah unik. Sebab itulah perlunya satu model ataupun satu modul untuk menguruskan peribadi-peribadi dan personality yang unik ini. Kita memulakan proses pemberdayaan dengan kita mengenal diri suri-suri ini. Dan pengalaman Ais sendiri yang merupakan trainer kepada model pembangunan suri. Di mana program pertama kita adalah program apa, Ais? Tips Ni boleh tanya ulang. Tips. Okey, tak apa. Suri kenali diri, tingkatkan potensi suri, ataupun nama pendeknya tips. Di situ kita perlu mengenal suri ini siapa sebenarnya, kualiti dia, potensi dia. Dan daripada situlah baru kita akan salurkan, baru kita akan tangani sekiranya ada permasalahan ataupun perkara-perkara yang perlu ditangani supaya suri ini merasa selesa bersama dan menyumbang di dalam suri rumah rahmah dan seterusnya untuk membantu suri rumah di Malaysia. Suri rumah rahmah yang paling pentingnya adalah kita menyediakan sokongan. Kita faham yang suri rumah ini adalah dunia yang sangat suka untuk keluar, terutamanya suri rumah muda. Macam tadilah masalah-masalah yang saya cakap tadi, isu-isu yang saya nyatakan tadi. Jadi kita sediakan sokongan. Apa bentuk sokongannya? Mungkin dari segi keuangan, mungkin dari segi ruang untuk mereka menyumbang mengikut kepakaran masing-masing. Sebab kita, untuk ahli SRR sendiri, lebih kurang 80% ahli SRR yang sekarang ni dah hampir 700 orang. 700 Ya, sudah 700 orang. Hampir mencapai 700 orang. 80% daripada mereka, almost 80% daripada mereka adalah yang berpendidikan tinggi, berpendidikan tertiary, maksudnya diploma dan ke atas. Kita ada beberapa belas orang PhD di dalam ahli kita. Bukan biasa. Maknanya dia selepas dapat PhD tu terus tak bekerja ke, ataupun dia pernah bekerja dulu dan jadi di rumah? Ada yang pernah ada pengalaman bekerja dan ada juga yang memang berhentilah menjadi suri rumah. Maksudnya lepas belajar terus menjadi suri rumah. Mengikut perspektif masing-masing dan kepercayaan masing-masing lah ya. Jadi kita faham yang suri ni memang sangat berpotensi. Dari segi akal ni memang tak perlu dikatakan, dan inteleknya kan memang dah terbukti kan. Dan jadi daripada segi macam mana kita nak mengurus potensi dan juga kebolehan masing-masing pula. Sebab kita tahu di kalangan suri ahli SRA sendiri ada yang trainer, ada yang doktor perubatan pun ada. Dia dulu di doktor perubatan, berhenti dan jadi keluar. Ya, sahabat saya sendiri pun memang seorang doktor yang pemegang PhD. Dan betul, kita nak tekankan sebenarnya biar wanita ini memilih dan dia gembira dengan dan sedar dengan pilihan dia. Jadi SRR itulah tugasan dia. Kita lebih kepada memberikan sokongan dan dorongan, dan itulah yang kami buat selama ini. Kita sediakan ruang berdasarkan dengan model pembangunan suri. Di dalam tu kita ada 3 modul pembangunan, 3 peringkat, iaitu kita ada modul suri dan diri,
modul suri dan keluarga dan juga modul suri dan masyarakat. Di dalam ini Boleh terus terangkan boleh. secara apa yang kita kata ringkaskan satu modul tu apa agaknya sebenarnya harapan suri untuk membangun adik-adik. Mungkin saya tak tahu, mungkin daripada adik-adik yang ada qualification PhD master ni kan, yang membangunkan, mungkin adik-adik yang bawah, mungkin yang biasa-biasa, bukan sebab saya rasa tak semuanya ada tertiary education ke 700 semua tu tertiary education 80%. Jadi 20% lagi perlu dia kita kata bagi Yes, of dan course. Suri sangat-sangat beruntung sebab ada intent untuk kita kata melatih. Jadi boleh tak kongsikan 3 modul tu secara ringkas apakah dan bagaimana dia boleh memberi faedah kepada ahli-ahli yang 80% tertiary education dan 20% yang ada tertiary education. Okey. Sebelum ni saya ada nyatakan yang 4 isu utama berkaitan dengan dunia keseluruhan, terutamanya untuk suri rumah muda, iaitu pengurusan emosi, pembangunan diri, keuangan dan juga imej di mata masyarakat. Masalahnya isu-isu ini actually bukan dihadapi oleh yang berpendidikan tinggi sahaja, tetapi yang juga semua. Tapi dia lebih intens kepada yang berpendidikan tinggi kerana stigma masyarakat itu ada tambahan-tambahan dia lah untuk wanita yang berpendidikan tinggi ni. Ya, kita tahu kan kalau macam suri yang duduk di kampung contohnya ataupun suri yang berpendidikan SPM ataupun macam tu, orang tak tanya sangat. Oh, SPM duduk rumah dengan anak, okey lah tu kan. Kalau kerja pun berapa gaji yang kita boleh dapat, dia tak macam tu lah lebih kurangnya. Tapi kalau untuk suri yang berpendidikan tinggi ni, dia punya tekanan dan intensity dia tu lebih lagi. Sebab bila awak keluar, awak boleh dapat gaji yang banyak. You can have certain of kedudukan, kan? Boleh menyumbang kepada negara lebih dari segi pemikiran dan semuanya. Jadi sebab itulah kita mengambil semua pendapat ini, kita merangkumi keempat-empat isu tadi di dalam model pembangunan suri, di mana kita rangkumkan dan kita petakan dalam 3 tadi peringkat, di mana modul suri dan diri, di mana di sini kita tekankan untuk pembangunan diri suri itu sendiri supaya dia rasa yakin, dia kenal diri dia, tahu potensi dia rasa yakin dan terampil untuk membawa diri dia. Antara program yang kita tekankan adalah tentang pengurusan emosi, pengenalan diri dan personality tadi. Penting tahu sebab benda tu sangat-sangat membantu saya pun sebenarnya dalam perhubungan suami dan isteri. Maksudnya komunikasi kita antara suami dan isteri. Sebelum ni tak boleh faham kenapa lah suami saya ni macam ni kan, lebih kurang lah kan. Kadang-kadang bukan suami je, anak kita pun Ya, betul. yang besar pun kan. Kenapa orang tu tak faham, kita tak faham macam ni, orang tak boleh faham kita macam ni. Tapi bila kita sudah pun melalui program itu, boleh terbuka lah minda ni kan. Kita boleh menerima. Dan ada di rumah yang menangis. Yes. Dia menangis sebab dia kata lama ini dia baru tahu kenapa suami dia macam tu. Dan dia sedih sebab dia kata bagi dia terlalu lama untuk dia faham suami dia. Sebenarnya macam ni dia dah pakai review kat saya. Macam tu. Dia kena pergi kursi pak. Dia masih lebih kurang dia berbanding dengan mengenali gender kan. Dia adalah yang ni dia lebih kepada karakter tu sendiri. Ya, saya sebenarnya kita menggarap model daripada model perniagaan di luar sana, di mana model yang dibuat dalam syarikat besar-besar lah, di dalam pengurusan HR ataupun human resources mereka, di mana kita mengambil konsep 70, 30, 70, 20 dan 10, di mana ada pembelajaran dalam kelas, secara teori, secara praktikal dan secara pengurusan program macam tu. Kita menggarapkan dia dalam modul kita ini, tetapi dengan tweak ataupun custom made yang sesuai dengan suri rumah. Itu baru modul pertama. Modul suri dan diri. Kita expect di sini insya-Allah bila suri ini telah melalui modul ini, dia akan ada satu keyakinan. Dia akan ada satu pencerahan untuk diri dia supaya dia mampu untuk bila diri sendiri sudah sejahtera dan terurus, dan insya-Allah kita boleh masuk ke modul yang kedua, iaitu modul suri dan keluarga. Kita tahu klien terdekat untuk suri rumah itu adalah anak-anak dan suami. Klien kita. Klien kita yang tak pernah puas hati tak diuruskan. keluarga Ya, pun ada sendiri. juga.
Sebab tu di dalam tu kita memang menekankan tentang komunikasi, kita menekankan dalam pengurusan kewangan, pengurusan masa, aspek-aspek yang membolehkan suri rumah ini mengurus klien-klien mereka ini dan orang di sekitar mereka ini dengan lebih efektif dan tersusun. Dia lebih kepada keluarga lah. Okay? Dan yang seterusnya, bila insyaAllah keluarga suri telah tersusun, sudah orang kata settle lah kan. InsyaAllah suri ni nak sangat bersama dengan masyarakat. Dan di sinilah kita sediakan modul yang ketiga iaitu modul suri dan masyarakat. Di antaranya contohnya adalah convention Suri Rumah Rahmah yang baru saja diadakan pada 28 Oktober yang lepas. Di mana kat sini kita sediakan ruang suri yang boleh menyumbang sebagai AJK, suri yang boleh menyumbang sebagai peserta untuk sama-sama bersama dengan kita kumpulkan dan juga kita bawa. Kalau isu yang lepas adalah inovasi pemberdayaan suri. Kita tahu yang suri ini perlu diberdayakan, namun proses pemberdayaan itu sentiasa perlu ada inovasinya supaya sentiasa relevan dengan masa dan zaman sekarang. Sebab tu kena ada aspek-aspek yang begini dan juga kita melibatkan lebih ramai pemegang taruh dan orang di luar sana sebenarnya nak sangat membantu suri rumah ni, tapi tak ada ruang. Jadi melalui program bersama masyarakat ni kita sediakan ruang dan peluang untuk mereka menyumbang direct kepada suri rumah melalui Suri Rumah Rahmah. InsyaAllah. Jadi memang tersusun lah kan. Dia bermula dengan diri, kemudian keluarga dan masyarakat kan. Jadi memang kita nampak insyaAllah dia cover all sort of life lah untuk yang terlibat dalam suri rumah tu sendiri. Jadi saya pun saya rasa dah kan kalau kita dah cerita modul tu, jadi kita nak tahu juga lah apa agaknya rancangan jangka panjang suri ni lah. Sebab kita tahu macam apa cita-cita suri ni memang ke depan kan membantu suri rumah kan, jadi kita nak tahu rancangan untuk SRR. Memang kita pun baru saja melakukan AGM Annual General Meeting dan saya telah terpilih semula lah sebagai Masih muda. masih layak lagi 5 tahun lagi ya. Sebagai pengerusi lah untuk 2 tahun yang akan datang ni insyaAllah. So memang kita daripada proses convention Suri Rumah Rahmah yang baru berlangsung sebelum ini, memang kita sebenarnya mendapatkan satu lonjakan ataupun satu benchmark yang baru untuk SRR. Jadi secara tak langsungnya yang memimpin SRR di peringkat Malaysia ni, kita hanya di peringkat kebangsaan saja. Kita tidak ada lagi kawasan ataupun negeri. Mungkin Ros boleh kenalkan kot barisan-barisan dalam SRR tu, siapakah orang-orang yang hebat-hebat di belakang SRR ni? Aish ke? Okey, siapa yang nak mengenali lebih lanjut mengenai Suri Rumah Rahmah, kita ada website kita www.surirumahramah.com. Di situ memang kita masukkanlah carta organisasi kita memperkenalkan siapa agaknya tulang belakang untuk SRR. Saya ni tukang komen je tapi sebenarnya di belakang tu ramai yang menyokong saya insyaAllah. So untuk tugasan pengerusi saya lah yang menyandang, dan kemudian timbalan pengerusi kita sekarang ni Puan Ila Nursalida ada di Qatar. Mengikut suami bertugas di sana. So insyaAllah akan balik lah tak lama lagi. Dan dia yang menyusun strategi mengenai bagaimana gerak kerja SRR ini, dan dia sedang membuat PhD di UTM KL. Calon PhD dalam bidang apa tu? Dalam bidang keseluruhan. Memang sangat-sangat di bawah Fakulti Tamadun Islam. Sudah ada bidang tu ya. Kita pun tak tahu hari ni baru tahu, masya-Allah. Kalau saya tak jadi suri rumah pun saya tak tahu juga. Betul, sebab tu salah satu kita punya lakan kolaborasi yang memang kita akan teruskan insyaAllah adalah UTM KL, dan ialah menjadi rakan kerjasama yang menjayakan program Convention Suri pada 28 Oktober yang lepas. Alhamdulillah, syukur. Dan kemudian setiausaha saya Puan Suzila yang berada di Bangi. Kemudian kita ada Puan Nur Hadijah merupakan bendahari yang ada di Gombak sekarang ni. Mungkin orang Gombak kenal kot Puan Hadijah, Puan muda. Dah memang kita punya bendahari yang setia daripada awal lagi. Dan di bawah kami ada AJK, 6 orang AJK yang kita namakan unit-unit, dan di bawah itu ada ramai sub AJK yang menampung ketua dan pergerakan kerja unit. Menggerakkan lah ya kerja-kerja dalam SRR ni, betul? Memang cukup ramai.
satu unit tu mungkin ada 10 orang macam tu. Kita faham yang suri rumah ni dia memang banyak kekangan dan memang banyak cabaran. Jadi kita punya konsep adalah kita bahu-membahu antara satu sama lain. Jadi maksudnya kalau suri ini tak mampu untuk menjalankan tugasnya, that's okay. Orang lain akan tampung, akan cuba bawa tugasan itu. Itulah yang membolehkan. Masya Allah, berganding bahu sungguh antara satu sama lain ya. Ahli-ahli yang sokong menyokong. InsyaAllah. Menarik ni, rasanya ramai lagi suri rumah kat luar ni yang berminat ni, Ros. Jadi boleh tak share bagaimana agaknya adik-adik, ahli-ahli baru, potensial ahli ni nak menjadi ahli. Dan apa kriteria daripada 25 sampai 45 ni, boleh tak? Kalau macam orang yang dah bekerja ataupun dia bekerja tapi tak tetap part time, ataupun orang yang bekerja kita kata sekejap bekerja kemudian dah tak bekerja, boleh tak nak join sebagai ahli? Ataupun adakah dia belum berkahwin tapi buat bisnes di rumah, adakah itu kategori suri rumah juga ke? Mungkin itulah, boleh ceritakanlah siapa yang boleh join the bandwagon ni, the SRR. Okay, insyaAllah SRR setakat ni kita buka untuk wanita lah. Kan? First kali dia kena wanita. Wanita. Okay. Ranting dia tak boleh lah. Tak boleh lagi. Dia kena tulis wanita. Wanita tulen. Okay. Okay. Kemudian dia perlulah beragama Islam dan Melayu. Setakat ini itu kemampuan kita lah dan kepakaran kita. Dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba buka untuk lebih luas. Namun SRA masih baru lagi, jadi kita kena perkuatkan, perkukuhkan lagi kita punya foundation dulu lah. Kemudian untuk wanita yang suri rumah sepenuh masa dan juga separuh masa. Maknanya dia kerja tapi dia suri rumah juga. Ya, betul. Maksudnya sebab term suri rumah itu ada didefinisikan di dalam beberapa kajian di universiti lah. Antaranya adalah wanita yang bekerja kurang 20 jam seminggu dikira sebagai suri rumah. Kita ambil yang itu. Okay. Bagaimana nak jadi itu? Okey. Ada lagi syarat yang lainnya. Antaranya adalah kena berumur 25 tahun hingga 45 tahun. Fokus kita adalah suri rumah muda. Okay. Ini mengambil uruf ataupun mengambil situasi di Malaysia sekarang ni kerana ramainya orang yang berkahwin lewat semua tu kan. So itu age yang kita rasa memang sangat memerlukan sokongan lah. That's why kita tekankan di situ. Dan juga rasanya tu je lah Saya kahwin umur 20 tak termasuk lah kalau dah ada anak. Ya, setakatnya begitu. Boleh tulis. Usulkan supaya boleh kita memang ni buat rayuan ke. Kenapa kajian keseluruhan kita punya population kita atau populasi kita ni kita berasakan berapa ramai yang dalam age 20 sampai 25 kan di rumah 25 sampai mungkin boleh juga lah ditengok kembali kan. Jadi kembali saya rasa kat luar ramai yang bertanya nak macam mana nak join ni, isi borang ke atau boleh buat kat website je dah boleh ke, macam nak atau nak kau sendiri ni? Okey, boleh beberapa cara. Salah satunya adalah boleh kunjungi website kita www.surirumah.com. Di sana kita memang ada Sekali lagi www.surirumah.com. Suri Rumah Rahmah. Okey, jangan lupa Rahmah. Kalau Suri Rumah je tak jumpa. Okey, jadi www.surirumah.com. Okey. Ataupun kita punya Facebook, kita ada Facebook, kita ada TikTok dan apa nama Facebook tu? Suri Rumah Rahmah. Okey, Suri Rumah Rahmah. Bukan menu Rahmah Suri Rumah Rahmah. Dia dekat ke? Ada jarak ke atau ada bawah? Tak ada apa-apa. Type je Suri Rumah Rahmah memang keluar. Street je macam tu. Itu saja. Jadi harap pendengar kita di luar sana dapatlah ya kita Facebook, IG dan juga website Suri Rumah Rahmah. Okey, TikTok pun ada. Okey, apa antara harapan SRR kepada masyarakat secara umum dan pada khasnya pada Suri Rumah lah. Apakah harapan? Ada dua lah tu. Satu harapan kepada masyarakat. Dua harapan kepada Suri Rumah tu sendiri. Apa dia? Sendiri, Okey, saya nak berkata kepada Suri Rumah di luar sana, anda adalah istimewa. Anda adalah sangat hebat. Kenapa? Bukan calang-calang wanita yang boleh jadi suri rumah. Sebab apa tu? Sebab keikhlasan dia tu tak boleh nak kata lah. Kan? Sebab kita rasa macam agak confused ataupun kita jam kepala bila kita fikir, bila kita buat kerja tapi tidak ada upah. Tidak direcognize.
orang tak ambil tahu, tapi itulah yang suri rumah Kalau lakukan. upah dia tu, kalau pergi dekat pejabat buruh tu, Masih lagi dikira sebagai unpaid care worker. unpaid. Sebab Kalau dia bagi- under value. Tapi rasanya baru-baru ni ada jugalah kan pembaikan untuk si rumah ni. Kita dah ada apa tu, untuk KWSP bagi si rumah. So saya rasa tu adalah satu benda yang sangat bagus. Betul kan? Betul. Sebab diangkat sebenarnya si rumah ni sebenarnya juga contribute pada ekonomi negara kita. Walaupun tak inilah macam Ros cakap tadi, dari segi kuantiti dia tak dapat dinilai kan, tapi kualitatif dia sangatlah bernilai. Sebab tu dah rasanya kerajaan pun juga mewujudkan KWSP ni bagi membantu di rumah ni. Kan kalau apa-apa terjadi, InsyaAllah kita kata adalah backup dia. Jadi teruskan Ros, dari segi harapan tadi Ros. Ya, betul. Sebenarnya dari segi kualitatif tu sebenarnya ILO ataupun Pertubuhan Buruh Antarabangsa telah pun cuba untuk mengira berapa banyak sebenarnya sumbangan yang dikatakan unpaid care work ni, salah satunya adalah suri rumah. Berapa sumbangan kepada KDNK dunia, GDP dunia. Dan mereka anggarkan dengan bayaran minimum kepada mereka ini mengikut jam pekerjaan mereka, jumlah itu lebih kurang 11 trilion USD. Kalau transport convert to Malaysia, Berapa tu? Dia Kira. boleh jadi GDP satu negara. Satu negara kecil. Betul. Dan alhamdulillah sekarang ni saya sangat memujilah kerajaan yang ada sekarang ni, terutamanya Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, di mana mereka sudah ada satu kesedaran dan satu semangat untuk Ataupun pengiktirafan. Yes, kan, kepada pengiktirafan. si rumah tu. untuk mengetengahkan golongan yang unpaid care workers ataupun yang melakukan kerja-kerja penjagaan. Kalau di Malaysia ni banyaknya memang suri rumah lah, yang menjaga anak yang OKU, pesakit terlantar, seperti itu. Dan perkara itu di dalam proses untuk melibatkan polisi, untuk melibatkan, membangunkan perang undang-undang sebagainya supaya pekerjaan ini benar-benar diiktiraf. Kalau Kak Ci ataupun Aish bertanya apakah hasrat saya yang paling besar adalah saya nak pekerjaan suri rumah ini diiktiraf, menjadi satu kerjaya yang diiktiraf dan diakreditasi di dalam Malaysia. Dan untuk usaha-usaha ke arah itu, insya-Allah dan alhamdulillah SRA sentiasa dilibatkan di dalam simposium, di dalam seminar, sesi town hall, group focus group discussion setakat ni di peringkat negeri Selangor dan juga di bawah KPWKM untuk memberikan pandangan dan idea supaya bagaimana agaknya caranya suri rumah ini boleh diiktiraf. Bagaimana cara agaknya suri rumah ini supaya kebajikannya terjaga. Sebab maksudnya perkara ini masih di dalam proses dan terlalu baru sebenarnya. Ekonomi dengan Malaysia ni memang sangat baru. Jadi kami alhamdulillah dilibatkan di dalam proses yang baru itu. Diharap kami mampulah untuk memberikan pendapat kami di dalam proses yang seterusnya. Dan kita faham dalam kerja-kerja mengiktiraf suri rumah ini juga sebenarnya dapat membantu negara untuk mencapai berapa persen wanita yang ditarget untuk berada dalam sektor buruh. 6%. Sampai ke hari ini tidak dapat lagi dicapai. Tapi dengan mengiktiraf wanita yang sebagai suri rumah ini sebagai satu pekerjaan, perkara itu dah settle. Okey, betul. Dan juga banyak juga lah usaha-usaha lain yang cuba mengira bagaimana untuk mengkualitatifkan, mengkuantitikan, terbelit lidah kan sebut, kan kerja-kerja penjagaan ini supaya kita dapat masukkan di dalam KDNK negara. Ini dalam isu yang lebih besar, dalam perkara-perkara yang lebih besar, dan insya-Allah SRA sangat berbesar hatilah dilibatkan dalam usaha yang sebegini, dan kita berharap akan lebih ramai suri rumah di luar sana, sama ada bersama SRR atau tidak, sama ada join program kami atau tidak, bersama kami sebagai ahli atau tidak, akan tetap mendapat manfaat dan juga diiktiraf sebagai seorang yang bermaruah suri rumah, di jawatan yang bermaruah. Itulah hasrat utama saya lah, dan juga suri rumah rahmah, insyaAllah. Dan ke arah situ memang banyak lagi lah, insyaAllah. Tapi hasratnya itulah, insyaAllah. Betul. Tapi kalau kita tengok dalam satu buku ni, Tidak. macam dalam satu buku yang saya baca ni,
Ibu Para Ulama. Buku tu tajuk dia, Ibu Para Ulama. Bagaimana ibu di rumah ini mendidik anak itu sampai tahap menjadi seorang ulama. Kita tahu kan ulama ni macam mana dia orang punya pendidikan dan kan? kehidupan mereka ya. Ya, Masya Allah. Sebab itu saya sangat gembira. Saya sangat berbesar hati dengan kedatangan Kak Kat ni. Bila macam di rumah dekat rumah sana, yang dengar kita punya podcast ni, tidak merasa rendah diri. Tidak merasa, Dan juga tak merasa dia keseorangan. ya, Dia ada backup, dia ada sokongan ya, yang telah lama kat jadi nanti kau ni semua kat luar sana kan. betul. Ini haitan lah. Di kalangan suri rumah sendiri. Macam yang Kak Putri cakap kan, memang suri rumah memang memahami suri rumah yang lain. Jadi bila mereka nak buat selfie ke apa ke, dia macam sangat terbuka, sangat welcoming. So di situ kita akan rasa macam entitled with something, betul tak? So terima kasih banyak Puan berterima atas usaha dalam membina balik kita kata manusia lah, yang kita gelarkan sebagai wanita itu pulang belakang dalam rumah tangga tu sendiri kan. Okay, Kak Nurji ada nak tambah ke? Okey, kalau kita tengok kan, kita tadi faham cakap tadi bagaimana semua masyarakat pun daripada dulu memang daripada dulu dan pun barat pun ada teori dia untuk sebenarnya kita tengok mana teori modernitas kita sendiri yang dalam punca semua tu berlaku. Jadi kita tengok daripada situ memanglah kaitan sebenarnya SRR itu bukan memberi sokongan dan besarlah harapan sebenarnya di rumah dan wanita-wanita malah keluarga, suami dan anak-anak supaya di rumah ni lebih produktif, lebih diberi sokongan dan dapat juga kata memberi sumbangan yang besar kepada negara. Dan kalau kita kata dinilaikan dari segi KDNT, mungkin KDNT negara kita lagi tinggi dengan sumbangan yang ada daripada rumah. Okay. Seterusnya kita ada pengumuman program. Kita dah hampir ke akhir ni ya. Jadi Saya nak tambah sikit. boleh sila. Saya nak quote satu ayat yang di dalam jurnal UNDP, United Nations Development, lupa dah tu, oleh Dr. Haniza Khalid, one of person yang selalu menjadi bahan rujukan kami lah, orang rujukan kami. Whenever women are empowered, they become the change of society. Maksudnya apa pun wanita ini kita kena empoweredkan dia di mana pun dia duduk, sama ada dia bekerja secara formal ataupun menjadi si rumah ataupun menjadi belum berkahwin lagi. Apabila kita perkasakan mereka akan jadi sejahtera dan insya-Allah masyarakat juga akan terbina dengan sejahtera. Sebab wanita ni yang melahirkan generasi, betul tak? Kalau ingat tak, Melayu pepatah Melayu, tangan yang menghayunkan buayan. Itulah ayat yang ada kat kepala saya. Tengok Torres dia dah keluar kan. Sambung. Tangan yang menggoyang buayan tu. Jadi Memang daripada dulu sebenarnya kan, kalau tengok orang Melayu pun sebenarnya nampak akan sumbangan wanita. Lebih-lebih lagi yang menggoyang buai tu adalah suri rumah lah. Dan telah sebenarnya dihargai kepentingan suri rumah tu. Telah dibuktikan dengan peredaran zaman dan telah dinukilkan dalam Al-Quran. Betul. Kalau nak ikutkan banyak lagi kita nak kupas kan. Tapi sebelumlah kita betul-betul berakhir ni, mungkin ada yang kata terakhir. Kita bagi dia memang terakhir sebelum kita buat pengumuman program-program dalam kawasan Batu yang kita. Okey, diharapkan pihak di luar sana yang mungkin nak tahu lebih lanjut mengenai SRR boleh sahaja terus ke website kami. Saya ulang sekali lagi, www.surirumahramah.com. Di sana kita akan memang menerangkanlah apa Suri Rumah ini sebenarnya dan aktiviti yang kita lakukan, dan update mengenai aktiviti memang kita masukkan dalam FB lah. Dan untuk 2 tahun lepas ni kita telah menjalankan almost 100 aktiviti yang berjaya dijalankan. Jadi kami sangat mengalu-alukan kolaborasi pintar daripada semua pihak
kalau mungkin selama ini ingin mendekati suri rumah tidak ada jalannya, tidak tahu menyumbang di mana, jadi datanglah bertemu dengan kami, datanglah berbicara dengan kami supaya kami mampu untuk susun dan salurkan kepada yang sepatutnya. Dan kami sebenarnya sangat bersyukur kerana sudah semakin ramai sebenarnya yang cuba untuk menyelami dan cuba memahami apakah dunia keseluruhan itu sendiri dan apakah bagaimana suri rumah ini boleh dibangunkan dan tidak terlalu keterlaluan kalau saya kata kalaulah suri rumah ini benar-benar dibangunkan dan disusun, insya-Allah dia mampu untuk menggerakkan masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Di sini kita tidak berkata wanita yang berkejaya itu lebih stres daripada orang yang duduk di rumah. Wanita yang berkejaya itu lebih baik daripada suri rumah. Tidak, sudah cukup benda tu. We are been over that, right? Sekarang kita nak tunjuk macam mana agaknya antara suri rumah dan juga wanita yang berkejaya, antara wanita yang berkejaya dan juga masyarakat, bagaimana kita boleh kolaborasikan mereka. Bagaimana kita boleh hubung jalinkan kepada mereka. Berganding bahu juga ya. Supaya kita dapat membina masyarakat yang berfungsi, masyarakat yang sejahtera dan rahmah, insya-Allah. Amin. Itu memang kata-kata yang sangat-sangat bagus lah kan. Sebenarnya kita tak ada nak compete dengan siapa-siapa, tapi kita saling berganding bahu demi masyarakat, keluarga kita dan diri kita juga, insyaAllah. So untuk yang terakhir, saya nak buat sedikit pengumuman program-program di Ikram Kawasan Batu. Kita ada hari ni lah kan, 16 bulan. Betul. 16 Disember daripada sekarang sedang berlangsung di Surah Al-Izzah, mini Hari Kesihatan dan Sunaton 2023 di Taman Samudra, Pasar 1. Tema dia hidup sihat, keluarga bahagia. Kalau berminat boleh hubungi pengarah program Cik Zaidi di nombor telefon 0193677 Bolehlah tanya kan sama ada boleh lagi ke, tapi sampai pukul 1 tengah hari ni berbagai aktiviti termasuklah sunaton, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata, pameran kesihatan, kenali ubat dan bagailah. Kalau saya nak cerita ni mungkin mengambil masa lah Aisyah. Dan juga yang kedua, esok 17 Disember, kalau tadi di mana Taman Samudra, besok pula ada program di Surau Taqwa Sentul dan Dewan Ramai Taman Koperasi Polis. Program yang sama. Hari Kesihatan dan Sunatan tapi tempat yang lain. Tak sempat hari ni, besok sampai. Ya, kalau tak sempat hari ni, besok ada lagi insya-Allah berkesempatan. So bolehlah hubungi pengarah program tadi. Kalau terlepas apa yang saya cakap, boleh hubungi juga, boleh tengok Facebook, IG Ikram Kawasan Batu untuk dapatkan banyak lagi aktiviti dan video-video yang menarik mengenai aktiviti Ikram Batu. Jadi untuk yang terakhir lah kan, kita dalam pihak akhir ni rasanya tak sah lah ya. Terus kita nak juga sama-sama lah, kita nak minta pendengar di luar sana sama-sama kita doakan pada sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin. Jadi kita doakanlah agar ceasefire tu berlaku segera dan mereka mendapat hak mereka, tanah air mereka sendiri. So kita sangat-sangat sama-samalah kita doakan supaya benda ni diberhentikan. Saya kalau dengar atau cerita pasal Gaza, Palestin mesti ini. Saya tak boleh lah. Saya mengandung jadi lagi emosi kan. Tak boleh. Sebab kadang meninggal tu baby kita kan tak boleh. Sama juga. Kan. Bayang anak sendiri. Kan? Yang sebaya anak kita. Kalau keluarga tu lah, bila kita tengok tu kita dah rasa macam keluarga kita di sana. Jadi kita doakanlah. Selepas solat, bila waktu hujan, titipkanlah doa untuk mereka, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya, Kak Noji. Dan saya Aisyah. So kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. So kami lalukan cadangan dan juga topik speaker di ruangan komen lah. Kalau ada apa-apa cadangan yang buku di hati, lama saya nak ni. Tajuk tu patut keluar kan? Bolehlah hubungi. Letak di nanti producer kita, Tuan Haji Mukhlis akan tengok, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk like dekat Facebook kami, Facebook Ikram Kawasan Batu, dan share video ni kepada semua seramai yang boleh. Terutamanya wanita-wanita yang berada di rumah seperti saya. Betul, Haji, betul. Okay, insyaAllah kita tutup dengan
Hafizah Asratul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.